Okey, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey. Okey, Kak Ita start dulu baca ya. 102 page 16 kan? Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Okey, sekejap dekat syaya tu jangan disebabkan ada nampak ta dia jadi syaya kan. Syaya, syayati. Syayatin. Tu. Okay. Cuba ulang balik. Ulang balik Wattaba'u. واتبعوا ما تتلو الشياطين Dia jadi syaya balik. شياطين Tu. Syayati. شياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين Sekejap. Walakin dengung dua harakat. Nasyaya tu. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس. Jangan cuit nafas. Cuit nafas dah tak boleh dah tu. Kena berhenti. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru. Berhenti kat mana kita mampu. وما كفر سليمان ولكن الشياطين. Sampai tak tadi tu? Masa tak sampai. Okay, nafas Kak. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. Jangan ambil nafas. Ambil nafas dulu baru baca. Okay. حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Fitnatun dengung. فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به. Ra tu bacanya nipis. Ma yufarriquna bih. ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به أحد إلا
الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا Dal qalqalah. ولقد علموا Walaqad alimu. Dal. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به Syarau. Jangan syarau. Syarau. شروا ولبئس ما Rotban. شروا Syarau. Syarau. ولبئس ما شروا Syarau. به ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله واتقوا لمثوبة من عند الله خير Min min tu tak dengung lah, tapi in tu kena dengung. Min indillah. واتقوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من Ai خير dengung dia. Ai yunat dah solat belum? أن ينزل عليكم من خير من Jangan رب berhenti. Alaikum tu dia tak boleh alaikum. Min tak boleh sebab dia dengung. An yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء An yasha. من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله Azim. Hujung lidah keluarkan. عظيم عظيم صدق الله العظيم. Kena practice breathing Okay. Ustazah ajar Kak tu. Izzah. Terima kasih Zah. Betul. Nafas tu betul. Dia macam mana pendek sekalipun nafas kita, dia tak ada alasan untuk kita curi nafas. Kalau kata ayat tu kita dapat baca dua kalimah lah. Maknanya baca ulang, tengok pada kita punya kemampuan kan. Yang penting jangan curi. Okey. Tadi siapa? Masuk nombor 2 tadi Liana. Lepas tu baru Kak Liza. Assalamualaikum. Dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Okay. Wa ma kafara Sulaiman Pendek. Wa ma kafara Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa Sihir.
kena bunyikan ra. Cuba ambil sikit Yu'allimunan nasa sihr. Mesti kena bunyi ra yang nipis. Okay. Sihr. Yu'allimunan nasa sihr. Boleh? Sihr. Betul? Cuma dia punya ra tu tak takril jadi sihr kan? Sihr. Dia kena gerak, kena lantun, dia kena bergetar. Sihr. Sihr. Okay. Wama je. Ambil balik yu'allimu. Ambil dekat yu'allimu. Okay. Yu'allimunan nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Okay. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Ra tebal sikit. Bainal mar'i wa zawjih. Bainal mar'i wa zawjih. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Illa biiznillah. Ada alif. Illa wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Khalaq. Ada alif tu kan? Dia jadi mat arid sukun. Ulanglah. Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum. Law kanu ya'lamun. Walau annahum amanu wattaqaw lamasubatum min indillahi khair. Okay. Law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Okay. La taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u. Walil kafirina azabun alim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Yang dot tu dia jangan sempit sangat ruang dia sebab dia ada rokhawah. Tebal. Wallahu dzul fadlil azim. Wallahu dzul fadlil azim. Dia kena tebal. Alright. Okay. Terima kasih. Sadaqallahul azim. Okay, Kak Liza. Next. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu
الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Ulang sikit Kak Liza. Bibabila Harut. ببابل هاروت وماروت Okay. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر Fala takfur. فيتعلمون منهما ما يفرقون Nipis tu Kak. Ma yufarriqu. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه Okay. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله Zal jangan dihidupkan balik illa biiznillah. إلا بإذن الله Okay. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروه ما له Laman ishtaraj. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير Okay. لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب Ain tu masuk sikit. Walil kafirina azabun alim. وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين Shin jangan hidupkan balik Kak Liza. Dengan walal musyrikin. ولا المشركين Ambil balik walal. ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم Ya. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم Dot mati jangan qalqalah. Wallahu dzul fadlil. فضل Ada d tu hilangkan d. فضل Fadl. فضل والله ذو الفضل العظيم Okay, so صدق dah. الله Terima kasih Kak Liza. Okay, Ajar Nuraini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان Tebal sikit to tu boleh. Syayati. شياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Ulang sikit aja. Nahnu fit. Jangan fit. Okay. إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به Ma yufarriquri. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير Empat ini sepakat kan? Dia boleh 2, 4 atau 6. Cuma dia nipis. Dia nipis. Khair. Wattaqau lamathubat. Wattaqau lamathubatum min indillahi khair. Law kanu ya'lamun. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين sama situ boleh? Boleh. Walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtasur Wallahu yakhtas Dia jangan yah. Kalau yah ya, sebab dia huruf isti'la kha tu. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Jaga. Wallahu dzul fadlil azim. Wallahu dzul fadlil azim. Fadlil. Janji dia tak melantut je.
fadlil azim. Ulang balik. Wallah. Wallahu dzul fadlil azim. Okey. Sadaqallahul azim. Oh, saya baca muka surat 17 ni kan? Saya ikut terus أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Pen daun basah tak apa ke? Ayat berapa Ayat 106 sampai 112. Okey. Tadi nampak macam Ili masuk. Tu. Nampak tak?
Ada noise. Sekejap. Sekejap Okey, Lily boleh baca terus Lily. Kesian Lily baru masuk. Lama tak dengar Lily baca. Waalaikumsalam. Macam jauh lah suara Lily. Oh. Boleh dengar? Okey. Siapa punya? Ayat berapa? Ayat 102. Tengok. Itu Bidayah. 2 lain. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس Boleh? يعلمون الناس السحر وما أنزل على يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما Sampai. Ambil hatta. Hatta tu 2 harakat je. Hatta yaqula. إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن Lily kalau boleh jangan putus dal tu. Walaqad alimu. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم Panjangnya 4 atau 5. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Sampai habis. Dah. Habis. Saya bawah. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله. Sampai boleh berhenti indillah. ولو أنهم آمنوا
اتقوا لمثوبة من عند الله Boleh? من عند الله خير Kalau sambung khairul lauka. Dia tebal dan masuk lam terus. من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا terus وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين Wasma'u tu ada tanda tak? Wasma'u. Qaf lam ya ada tak? tak ada. Tak ada eh? Ha-ha. Oh, ini pakai Quran apa? Yang Indonesia tu. Oh, okey, kat situ qaf lam ya. Kalau Rusam Usmani qaf lam ya kan? Berhenti kat situ. Berhenti kat situ. وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم Boleh habiskan ke ataupun memang nak berhenti ke alaikum? Macam tak cukup nafas. Cukup nafas. Ambil balik yunazzala. Yunazzala alaikum. Yunazzala. Yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil azim. Okey. Sadaqallahul azim. Cek ni. Kita dah record tadi. Habis je record, Ili pun masuk. Tapi tak apa, saya hantar dekat dalam rakaman, dalam apa, WhatsApp tu. So kita terus masuk buku coklat ni. Yang saya record tadi panjang-panjang tak? Cara dia macam tu lah yang saya cakap tu. Tapi tak apa, ini kita belajar waqaf. Kalau tak sampai juga pada yang saya baca tu, berhentilah pada tempat yang kita mampu. Okay, insyaAllah. Hari ni kita masuk buku coklat, buku tahsin pada tajuk waqaf kan. Minggu lepas kita dah belajar tanda waqaf. Hari ni kita masuk pada jenis-jenis waqaf. Dia ada 4 jenis tu. Dia ada 4 jenis waqaf. Kita ambil satu-satulah. Saya terangkan satu persatu. Muka surat 105 betul Hari tu kita berhenti dekat 104 kan? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tengok sebab-sebab waqaf ni. Yang pertama waqaf ikhtibari. Kalau kat sini dia tulis waqaf ikhtibari, maknanya waqaf dia tulis kat sini berhenti pada sesuatu kalimah bagi tujuan nak menguji. Contohnya macam mana? Contoh kat situ dia tulis menguji adakah pembaca tahu huruf ta di akhir kalimah itu adakah dia ta maftuhah atau ta marbutah. Maknanya dia tidak berkisar pada makna ni. Maknanya dia nak belajar tajwid. Itu namanya waqaf ikhtibari. Contohlah kalimah tu salihatan tapi dekat tengah-tengah ayat tapi dia berhenti. Contoh. Sebab apa nak berhenti? Sebab dia nak tahu macam mana bacaan tu sebenarnya kalau waqaf. Itu namanya waqaf ikhtibari. Tapi kalau dia dah tahu dan dia nak teruskan, tengok pada ayat tu lah. Dan kalau nafas dia panjang, dia terus habiskan sampai penghujung ayat. Itu waqaf ikhtibari. Maknanya dia lebih kepada
cara kita nak belajar macam mana membunyikan kalimah-kalimah tersebut. Bila dia waqaf bunyi lain, bila dia wasal bunyi lain. Okey. Kemudian hukum dia harus waqaf. Sebab tu dihukumkan harus. Maknanya kalau nak sambung boleh. Kalau nak berhenti pun boleh. Atas sebab apa? Sebab tadi itulah nak menguji. Kemudian apa syarat dia? Memulakan bacaan di tempat ia waqaf tadi. Contoh, dia berhenti salihatan tu dia berhenti salihah. Lepas tu dia ambil balik salihatan dan sambung. Tapi ini bergantung juga pada ayat sebelum dia. Kalau ada lagi yang lebih sesuai daripada kalimah salihatan, contohnya thumma ataupun wa ataupun fa, kita ambil pada kalimah-kalimah yang begitu. Ataupun ada lagi fa'il. Kadang kita kena ambil pada fa'il mudhari'. Dia berkait juga. Macam mana pusing pun bab waqaf ibtidak ni, dia berkait dengan dengan bahasa Arab. Sikit-sikit tu mesti kena belajar juga bahasa Arab akhirnya. Okey. Kemudian tadi apa disebut? Memulakan bacaan di tempat iwaqaf, seterusnya menyambung bacaan dengan kalimah selepasnya jika sekiranya makna ayat tersebut mengizinkan. Ini yang saya sebut tadi bergantung juga pada ayat. Jika tidak, ia hendaklah memulakan bacaan pada kalimah sebelum kalimah yang diberhentikan mengikut kesesuaian makna. Kan bila kita kata kita tak tahu tu, tengok pada makna. Kadang kita nak ulang ni, alamak panjangnya ayat ni, mana nak ulang, mana nak berhenti kan. So tengok pada makna. Tapi insya-Allah sekarang ni yang banyak membantu apabila Quran waqaf ibtidak tu dah berwarna dah macam-macam color dah. Sampai saya pun dah tak ingat dah color merah ni apa fungsi dia, color hijau tu apa fungsi dia. Sebab mungkin kadang-kadang sebab apa? Kejap apa tadi saya cakap? Kadang-kadang sebab kita punya nafas tadi tak sampai, tu yang kita main sebat je tu berhenti kat mana kan. Tapi tak apa, kita dalam proses belajar tak apa bukan kita sengaja Okey, itu yang pertama waqaf ikhtibari. Jelas yang pertama? Maaf. Ya. Dia punya contoh tu untuk huruf ta saja. Taklah semestinya tak. Ya. Adalah yang lain. Contoh macam ma'arid li sukun. Kalau ma'arid li sukun kan kalau berhenti jadi 2, 4 atau 6. Kalau dia sambung dia akan jadi mad asli. Contoh macam tu. Tapi dia berkisar tentang hukum tu lah. Tapi kalau dia menyambung tak ada masalah. Cuma ada setengah orang kan dia nak tahu kan. Waqaf, selalunya bagi orang yang nafas tak panjang dia mesti nak kena tahu waqaf kat sini macam mana cara dia. Kan. Kalau nafas panjang tak apa. Okey, kemudian tadi apa ikhtibari Seterusnya waqaf ittirari, apa maksud dia? Berhenti pada sesuatu kalimah atas sebab-sebab darurah. Atas sebab-sebab darurah ni maknanya tak sengaja lah. Apa contoh-contoh yang tak sengaja? Yang dibagi kat sini bersin ketika baca Quran. Ada juga orang bersin ketika baca Quran. Ataupun dia tulis menguap. Ataupun dia batuk. Ataupun kehabisan nafas. Ataupun tertelan air liur pun salah satu juga. Tengah-tengah baca tertelan air liur, terputus. Pun ada. Tapi kebanyakannya yang darurah ni adalah kehabisan nafas lah kita ni. Tak cukup oksigen. Itu namanya waqaf ittirari. Waqaf terpaksa. Ini pun harus waqaf. Jadinya kalau kata ada yang tanya, Ustazah boleh tak berhenti kat sini? Saya selalu tanya balik, apa sebab nak berhenti kat sini? Sebab kita nak kena tahu sebab-sebab waqaf tadi mesti ada. Kalau suka-suka tak boleh lah. Mestilah kita kena sempurnakan bacaan ayat tersebut. Melainkan kalau ada darurah tadi. Okey. Kemudian syarat dia macam mana? Memberhentikan bacaan pada mana-mana kalimah. Tu syarat dia pada mana-mana kalimah. Tapi mesti menghabiskan satu kalimah tu. Maksud menghabiskan satu kalimah, contoh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu satu ayat. Tapi ada setengah orang yang baca nak menyampaikan dekat alamin tu pun tak sampai. Jadi dia nak berhenti kat mana? Contoh Alhamdulillah. Ni contoh je tapi kalau dia baca Alhamdulillahi Rabbil nafas habis lah Ustazah, terpaksa berhenti. Tapi dia tak faham satu sudut, iaitu dia bukan berhenti pada kalimah tersebut. Dia Rabbil, bil tu maknanya alif lam tu dia dah ada dalam kalimah alamin. Kalau nak berhenti sebelum tu lagi. Sebab tu kita kena tahu kalimah-kalimah tu. Contoh Alhamdu satu kalimah.
Lillahi satu kalimah. Rabbi satu kalimah. Al-alamin satu kalimah. Macam saya sebut tadi, Quran Nusam Usmani yang sekarang ni banyak membantu selain daripada berwarna. Satu lagi dia ada seketul-seketul kalimah. Maknanya kita tahu kat mana kita nak berhentikan kalimah tu. Kebanyakan bab-bab wakaf ni yang paling banyak orang guna adalah wakaf ittirari lah. Wakaf ittirari, wakaf terpaksa. Dalam bahasa Melayunya wakaf terpaksa. Allahu Akbar. Kemudian seterusnya kita tengok wakaf intizari. Wakaf ni wakaf yang menangguhkan. Kalau kat sini dia tulis tak menangguh? Oh tak ada. Ataupun dia tunggu. Apa maksud kat sini? Ni wakaf yang dilakukan oleh pembaca Al-Quran kerana membaca pelbagai wajah qiraat. Kalau kita tidak gunalah benda ni. Kita jarang guna pakai sebab kita berapa banyak qiraat kita belajar. Yang kita belajar sekarang ni Hafs an Asim, Tariq Syatibi, satu qiraat sahaja. Jadinya tidaklah kita menggunakan wakaf intizari ni. Jadi kalau kita belajar, contoh belajar qiraat, sekali belajar dua imam contoh. Jadi kat sinilah kita guna wakaf intizari. Kalau kat sini dia tulis berhenti pada sesuatu kalimah dengan tujuan untuk menghabiskan khilaf qiraat. Khilaf ni maksudnya pilihan. Yang mana satu kan. Sebab setiap qiraat ni berlainan cara bacaan, berlainan dia punya hukum, berlainan dia punya kadar harakat. Jadi kita kena berhenti sekejap pada ayat tersebut. Lepas tu kita ulang balik dan kita baca mengikut qiraat lain. Itu kita boleh berhenti. Itu untuk qiraat. Ni standby lah, maknanya manalah tahu ada rezeki kita habis belajar 30 juzuk. Lepas ni ada rezeki belajar imam lain. Kadang ada juga orang yang rasa seronok nak belajar. Dia tengok orang baca wadduha, dia pun nak baca wadduha juga. Tapi dengan syarat mesti kena khatamkan dulu Hafs an Asim, Tariq Syatibi, dan dia perlu faham macam mana cara nak baca, macam mana cara nak membawa bacaan tu, baru kita boleh belajar imam lain. Okay. Ni contoh membaca Al-Quran secara berqiraat. Contoh macam sikit je lah saya tunjukkan dia punya perbezaan. Contoh kalau surah Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa ada himu tu? Itu adalah silah bagi imam bacaan qulun. Bacaan qulun. Kita tak ada baca himu kan? Tapi kalau dia nak baca dengan himu boleh. Jadi dia berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lepas tu nanti kita ulang lagi sekali. Tu dia wakaf tadi tu namanya wakaf intizari. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tu bacaan imam kita. Dia kena macam tu. Untuk menjelaskan perbezaan antara qiraat-qiraat. Okey, syarat dia dengan cara macam mana? Membaca dengan mengulang-ulang ayat mengikut riwayat-riwayat yang terdapat khilaf ataupun perbezaan bacaan sama ada dari sudut usul dan farsh. Usul dan farsh ni maknanya setiap kalimah-kalimah tu ada beza, ada tambahan, ada hu, ada hi, ada yang majroha jadi majreha, wadduha jadi wadduhi. Itu dia punya usul yang kita kena ikut. Baik. Itu untuk pengetahuan kita je lah, tapi kita tak guna pakai sekarang mana tahu akan datang. Dan akhir sekali waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari ni dia akan bahagikan pula lagi kepada beberapa pecahan. Apa maksud waqaf ikhtiyari? Iaitu berhenti pada sesuatu kalimah atas kehendak kita sendiri. Tapi atas kehendak kita tu pun kita nak kena tahu juga apa dia punya sebab kita waqaf kat situ. Okey, apa dia punya pecahan tadi? Ada 4, iaitu yang pertama waqaf tam, yang kedua waqaf kafi, yang ketiga waqaf hasan, yang keempat waqaf qabih. Ini yang berkaitan dengan banyak berkait tentang makna pada ayat yang kita baca. Ini yang berkait dengan makna. Okey, apa hukumnya kat sini? Pilihan pembaca. Maknanya sebenarnya tak berat sangat. Untuk waqaf tam, kafi dengan hasan ni mana-mana boleh berhentilah maksudnya. Tak ada masalah. Cuma yang qabih tu nanti kita tengok satu-satu. Kat bawah tu ada diterangkan. Okey, syaratnya memberhentikan bacaan dengan pilihannya tanpa dipengaruhi sebab-sebab yang terdapat dalam waqaf ikhtibari atau ittirari. Ikhtibari tadi apa? Sebab nak menguji cara bacaan. Lepas tu yang satu lagi ittirari sebab terpaksa.
Tapi yang ini wakaf ikhtiyari ni bukan sebab pengaruh daripada wakaf ikhtibari dan iktirari. Jadi macam mana yang kita nak katakan wakaf ikhtiyari ni? Okey. Dia ada 4 bahagian. Saya rasa ada kesilapan lah dekat sini. Wakaf qabih ni wakaf yang pada kalimah yang sempurna makna. Qabih ni buruk maksud dia. Macam mana dia boleh tulis? Sekejap saya cari. Sekejap ya. Tam. Takut dia ada kesilapan. Sekejap Wakaf kafi. Wakaf hasan. Wakaf qabih iaitu wakaf yang keji. Iaitu wakaf yang kalimah yang tidak memberi faham akan makna ataupun maksud. Kerana berhubung kuat dengan kalimah selepas ni dari segi lafaz dan makna. Betulkan sikit Wakaf qabih ni tak boleh wakaf. Wakaf yang keji. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca bismi je. Contoh, dengan nama. Faham tak maksud dia? Tak faham. Nak sampai kepada siapa pun kita tak tahu. Contohlah, itu contoh yang paling mudah. Tapi kalau ayat yang panjang-panjang tu kadang kita nampak semua betul je. Tapi ada juga yang memberi maksud yang tak berapa nak selamat. Dia tentang wakaf qabih ni dia akan menyalahi akidah. Bahaya ni. Ni kita nak kena belajar. Tapi buku ni terlalu ringkas. Tapi tak apa, sikit-sikit saya bagi dulu. Baik, kita tengok dulu yang pertama wakaf tam. Apa makna wakaf tam? Iaitu wakaf pada kalimah yang sempurna maknanya. Yang paling sempurna, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Itu maknanya sempurna dah. Okay. Kemudian, yang tengok kalimah selepasnya. Dia kata antara lafaz dengan makna ni, dia tidak ada hubungan dari sudut lafaz dan dia tidak ada hubungan dari sudut makna. Maknanya dia sebut kat sini bila kita dah wakaf kat satu bahagian ni, maknanya dia tidak ada dah yang selepasnya tu tak ada kaitan. Bukan tak ada kaitan apa. Maknanya dia dah memberi faham pada satu ayat tu. Yang walaupun dia ada kaitan tapi yang itu dia dah sempurna dah dia punya maksud. Dari segi lafaz tadi, dari segi sebutan tu lafaz maknanya dia dah terputus daripada kalimah dan dia dah memenuhi maksud. Macam saya sebut tadilah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu adalah Tuhan sekalian alam. Maknanya dah cukup dah sempurna. Gitu. Nak sambung boleh? Boleh. Kalau berhenti pun tak apa sebab dia dah tam, dia dah sempurna. Kemudian yang kedua wakaf kafi. Iaitu wakaf pada kalimah yang sempurna juga maknanya. Cumanya dari segi kalimah selepasnya tu dia tidak ada hubungan dari sudut lafaz. Maknanya dia dah terputus dari sudut kalimah. Dia dah ayat lain-lain kan. Tu dia dah lain. Kemudian pada segi maknanya ada hubungan dari sudut makna. Maknanya dia ada kesinambungan cerita lagi daripada ayat yang kita berhenti tadi. Kesinambungan cerita tu ada sambungan tapi tetap dikatakan sempurna sebab ayat tu dah habis. Dari segi melafazkan tu dah habis. Dia tidak berhenti kat tengah kalimah. Tu maksud dia. Kemudian yang ketiga, wakaf hasan. Sama juga wakaf pada kalimah yang sempurna maknanya. Sebab tu tadi saya sebut 1, 2, 3 ni semua boleh. Ini dipilih oleh kita sendiri mengikut pada kita punya kemampuan nafas lah. Okey, yang ini ada hubungan dari sudut lafaz dan ada juga hubungan dari sudut makna. Dia tak selesai dua-dua tapi dia boleh berhenti. Tapi macam mana pun dia letak yang nombor 3 wakaf hasan ni. Hasan ni maksudnya wakaf yang baik lah. Walau macam mana pun ada hubungan dari sudut menyebut tadi tu, lafaz tu, dia bersambung pada kalimah lain. Kemudian dari sudut makna pun dia bersambung juga. Tapi dia boleh berhenti. Kita boleh pilih kan. Tu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah wakaf qabih. Yang ditulis makna wakaf qabih ini adalah wakaf pada kalimah yang sempurna maknanya. Dia salah ni, dia tak boleh tulis kalimah yang sempurna pada maknanya. Apa tadi saya sebut wakaf pada kalimah yang tidak memberi faham akan makna. Maknanya tak memberi faham akan makna ni wakaf yang buruk. Ada setengah buku ni, kalau buku rujukan saya lagi satu ni, dia tulis wakaf yang keji. Wakaf yang buruk. Maaf Zah, yang tempat buku kita dia tulis wakaf pada kalimah yang tidak sempurna.
Buku saya lah ni. Ah, Buku saya buku lama, buku cetakan lama. Saya lupa saya nak tanya. Okey, betul lah tu. Kalau dah ada tulis tidak sempurna tu betul lah tu. Buku saya ni lah yang nak kena betulkan. Sebab buku saya cetakan pertama. Okey. okay. Jadi yang macam mana dikatakan kepada kalimah yang tak sempurna? Dia ada hubungan yang kuat dari segi lafaz, lepas tu dari segi makna. Tak habis lagi dari segi kalimah tadi, lepas tu tak habis lagi dari segi makna, tiba-tiba kita terhenti. Terputus hubungan kedua-duanya. Maka buruklah jadinya. Itu maksud waqaf qabih. Ataupun maksud dia yang lain disebut sebagai waham. Dalam tu tak ada tulis waham. Waqaf pada kalimah yang memberi keraguan. Macam kita confuse kan. Dia memberi keraguan pada makna yang tidak dikehendaki lah. Contohnya waqaf pada kalimah mauta kan. Kalau mauta tu bermaksud orang yang telah mati kan. Orang yang telah mati. Lepas tu turut menyahut seruan sebagaimana orang yang mendengar. Dia ada dia punya contoh-contoh ayat. Tapi kat sini dia tak ada bagi contoh ayat. Kemudian ada satu contoh pada waqaf qabih ni. Ada beberapa tempat yang saya rasa saya kena bagi tahu nanti apa ayat dia supaya tidak menyalahi. Yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah. Macam mana Sekejap. Saya bagi satu-satu Cuba tengok sekejap pada ada Quran kat depan kan? Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta. Cuba tengok sekejap surah Al-An'am ayat, tak ingatlah saya, ayat 36 ke apa. Cuba tengok sekejap. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Tak silap saya yasma'un tu dia dah letak tanda mim dah. Jadi kalau ada orang baca yasma'una wal mauta tu salah. Dia bukan salah lah, dia jadi waqaf yang memberi keraguan. Ada tak surah Al-An'am ayat 36? Saya pun tak ingat. Lama tinggal. Surah Al-An'am, sekejap saya tengok. Atas sekali, muka surat 132 ada tak? Orang-orang yang menyahut seruanmu itu ialah mereka yang mendengar, yang mahu menurut kebenaran. Yang mendengar, yang mahu menurut kebenaran, sedangkan orang-orang yang mati. Dia berhenti kat situ. Orang yang mahu menurut kebenaran adalah orang yang mati. Contoh macam itulah. Patutnya tadi berhenti je pada yang mahu menurut kebenaran tu. Tapi dia ambil innama yastajibul ladzina yasma'unal wal mauta. Tak payah dah, patutnya ayat tu dia dah ada tanda mim kecil. Ada tak semua Quran ada mim kecil? Itu waqaf lazim atau waqaf yang dimestikan. Dia suruh berhenti kat situ. Maknanya kita nak kena tahulah mim kecil tu apa? Waqaf lazim. Waqaf yang dimestikan tu maknanya wajib berhenti. Sebab rupanya ada waqaf qabih kat situ. Itu salah satu contoh. Saya nak tengok satu lagi contoh. Ada satu surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 43. Macam seolah-olah ayat dia, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menghampiri ataupun melakukan solat. Kalau dia berhenti kat situ, tu bahaya. Tengok surah An-Nisa ayat 43. Betul tak La taqrabus solah. Allahumma salli ala Muhammad. Ayat 43, muka surat berapa? Belajar dah lupa dah saya. Ya betul. 43 Ada. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus solah. Apa terjemahan dia? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang. Pak, dia berhenti. Nampak tak? Dia dah mengganggu dari segi apa yang Allah perintahkan, suruh solat. Tapi kita berhenti kat situ, macam kita seolah-olah faham yang Allah tu tak bagi solat. Rupanya ada ayat lagi yang kita kena teruskan untuk memberi faham. Dia tidak memberi keraguan. Jadi tak boleh berhenti kat situ. Dia kata, wahai orang beriman, janganlah kamu hampiri solat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Berhentilah wa antum sukara. Barulah tercapai maksud tadi. Gitu. Faham dia punya makna tu kalau kita terberhentikan. Nanti tu saya kata saya kena bagi beberapa part
beberapa tempat. Tapi sebenarnya banyak. Yang ada pun kalau saya bagi pun tak banyak. Kena tengok makna lah, senang cerita kan. Tengok makna juga. Sebab Tapi tu sekarang selalunya kalau kan ada mim kecil tu memang selalunya berhenti. memang yang wajib berhenti kan. Betul. Sebab tu kita digalakkan dua perkara. Satu, yang pertama kalau baca mesti nak kena faham. Sekarang ni kan digalakkan untuk kita belajar dengan mentadabur ataupun paling tidak belajar tafsir atau belajar terjemahan supaya kita faham ayat tu, apa kehendak ayat. Yang kedua mesti bertalaki. Talaki tu maknanya kita kena pastikan kat mana yang boleh berhenti, kat mana yang tak boleh berhenti, tanda betul-betul, dan itulah Quran yang kita akan guna pakai. Kita akan pusing-pusing. Kalau kita tak belajar betul-betul tentang waqaf ibtidak ni, jadi dia. Ya ayyuhalladzi, apa tadi ayat dia? Ya ayyuhalladzina amanu La taqrabu. la taqrabu solah. Dah jelas-jelas dia kata, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu hampiri solat. Sedangkan hujung ayat tu, jangan menghampiri solat dalam keadaan mabuk. Banyak lagi lah beberapa perkara yang kita kena perhatikan. Jadi itu dinamakan waqaf qabih. Okay. Tu dah dapat dalam 2 surah tu, boleh tanda terus supaya kita boleh lebih berhati-hati lagi. Dia ada yang menyebabkan akidah kita tau. Tu yang kita nak kena jaga. Wallah. Tapi ada juga beberapa bahagian, sebab tu kita digalakkan guna Quran Rasam Usmani tu. Kadang dia dah letak tanda qaf lam ya kan. Qaf lam ya tu maknanya kita digalakkan berhenti. Adalah sebab kenapa dia letak waqaf tu. Fabuhital ladzi kafar wallahu. Sekejap saya semak lagi satu. Jika waqaf pada kalimah Allah ni bermaksud Allah Ta'ala juga tercengang seperti mana tercengangnya orang-orang kafir. Ni pun tak berapa cantik ayat dia. Ini menyalahi akidah. Surah Al-Baqarah ayat 258. Tengok lagi satu contoh. Cuba tengok lagi satu contoh. Tapi yang ini kalau kita betul-betul ikut pada waqaf ibtidak yang dia dah sediakan, insya-Allah kita tak terjerumus lah. Sebabnya tak silap saya dia dah letak tanda qaf lam ya. Ayat 258 muka surat 30 40 41 42 tak 43. Kat sini ayat 258 kan ada ayat wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Jumpa tak? Ada, okey. Dekat situ maksud dia apa? Sebelum tu lagi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafara wallah. Yang disebut kat sini kalau kita berhenti dekat wallah. Tapi tak mungkin kita berhenti dekat wallah tu sebab kita dah tahu apa fungsi qaf lam ya. Macam ni kita selamatlah. Jadi sebenarnya banyak waqaf qabih yang dia dah tanda siap-siap supaya kita tak terlanggar. Macam ni kita tak langgar lah. Maknanya kita akan berhenti. Fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Jadi dia berkait jugalah dengan tanda-tanda waqaf. Qaf lam ya apa, sad lam ya apa. Supaya nanti dia boleh membantu supaya kita tidak terlepas. Contoh yang macam-macam ni lah. Kadang ada juga orang nampak qaf lam ya dia terus sebab dia tak berapa ingat apa fungsi qaf lam ya tu. Okey. Sikit-sikit lah saya bagi dulu. Nak bagi banyak sangat. Alhamdulillah. Okey. Okey, boleh faham tak setakat ni? Maknanya jangan ragu pada waqaf ikhtiari tadi ada 4 bahagian ni. Waqaf tam, kafi dengan waqaf hasan tu tak ada apa sangat. Maknanya kita boleh berhentilah kat mana-mana. Tapi sambil tu kita tengoklah makna dia. Sampai pada dia punya maksud ke tidak. Tapi kalau tiba-tiba ayat tu memang pelik sangat. Contoh macam tadi Allah tak kasih kita dekat dengan solat. Itu memang qabih. Kita pun boleh bezakanlah pada makna tu kalau kita semak. Baik. Seterusnya kita cuba tengok kalimah waqaf lazim ataupun disebut waqaf tam lah. Itu yang paling sempurna kan. Yang ini tak ada masalah sebab dia dah bertanda siap-siap. Dia dah tanda siap-siap. Dia ada 21 dalam Al-Quran yang mana kita berhentilah. Dia dah suruh kita berhentilah. Maknanya dekat situ dia tak ada hubungan dari segi lafaz, dari segi makna pun tak ada hubungan. Cuma kena semak lah berdasarkan Quran yang kita guna pakai. Kalau Quran tu Quran Rasam Usmani yang ada chop tu kan, itu dia dah sediakan dah semua waqaf lazim. Saya rasa
walad. Ada satu surah tu, tak silap saya surah Yasin ke? Ni ada, ya surah Yasin. Nombor 20. Qauluhum tu kan? Ayat 76 tu. Kadang ada juga orang baca dia tersambung tu. Dia tak tahu kan? Boleh tu boleh, tapi kita nak dapatkan yang sempurna, dah ada tanda mim, kita baca ikut yang tu lah. Lagilah sempurna, maknanya lagi sampai ilmu tu kan. Lagi satu, pastikan mim tu, bentuk mim itu bukan mim yang ekor panjang. Mimnya ekor pendek. Kadang-kadang ada juga orang yang confuse sebab mim ada dua. Satu mim ekor pendek ni yang untuk waqaf lazim atau waqaf tam. Satu lagi mim yang berekor panjang tu dia jumpa dengan ba. Yang mim tu dia mesti duduk dekat atas nun ataupun tanwin. Tanwin tu pun dah bukannya 2 baris dah. Tanwin tu tinggal 1. Sebab satu lagi dia dah ganti dengan mim siap-siap. Jadi kita jangan ragu sebab yang dia dah bagi contoh ni pun semua dah siap dengan dia punya bentuk tulisan mim tu. Mim tu kecil je. Okey, boleh Nanti yang ni dia dah bagi dengan nama surah dengan ayat sekali. Saya rasa boleh semak sendiri kot yang ni. Ni boleh. So nanti tanda kalau kata kita ingat waqaf lazim atau waqaf tam ni maksudnya apa? Waqaf yang sempurna dari sudut makna dan lafaz. Dan kita tahu apa tanda dia iaitu mim. So tak perlu tanda dah lah sebab dia dah ada tanda siap-siap. Melainkan kalau dalam Quran macam contoh waqaf Jibril. Kenapa disebut waqaf Jibril? Sebab Jibril baca berhenti kat situ contoh. Tapi dia tak letak pun waqaf Jibril tu tanda apa-apa. Jadi kita nak kena tanda khusus. Macam ni dah siap. Kita tinggal berhati-hati je lah nak baca. Dia tidak menjadi satu kesalahan kalau kita menyambung. Tapi yang terbaiknya berhenti. Okey? Ada soalan tak? Tak ada Kalau tak ada saya terus cara waqaf. Ada 10 minit lagi ni sayang pula tak buat sikit lagi. Tak ada Okey. Baik, saya terus dengan cara waqaf. Yang pertama, akhir suku kata disukunkan dalam bacaan apabila berharakat fathah, kasrah, dhammah, kasratain dan dhammatain. 5 perkara ni lah. Kalau kita waqaf, disukunkan tu maksudnya kalau akhir tu kita nak matikan lah. Kalau kita nak berhenti memang tak ada syarat lain, memang cara dia mesti dimatikan dengan tanda mati seperti di bawah. Tak kisahlah atas, depan, bawah, tanwin depan, tanwin bawah. Dia kena matikan. Apa yang tak ada kat situ? Tanwin fathah. Kan? Tanwin fathah bila dia berada di hujung dia tak boleh dimatikan. Dia bunyi contoh wan nazi'ati gharqa, kan? Dia jadi gharqan jadi gharqa. Sebab tu dia tak letak kat sini tanwin fathah. Jadi yang terlibat hanya 5 tanda tersebut yang mana apabila diwaqafkan maka dia punya bacaan disukunkan. Dia ada tulis kat situ kan? Disukunkan tu maksudnya apa? Dimatikan. Contoh qul huwallahu ahadun, dia jadi ahad. Tu sukunkanlah. Tu contoh. Okey, seterusnya. Nombor 2. Akhir suku kata berharakat fathatain ataupun disebut sebagai baris 2 di atas dan sesudahnya ada huruf alif, maka dibaca dengan fathah. Fathah. Ya Allah nak ngeluarkan ha tu dah. Kering tekak. Fathah tu maksudnya apa? Baris 1. Contoh, ni dia bagi macam saya sebut tadi, allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqan. Dia jadi tibaqa. Maknanya akhir ayat tu dia berbaris baris 2 di atas iaitu fathatain. Dalam istilah tajwid disebut fathatain. Maka dibaca dengan satu fathah sahaja ataupun disebut dibaca fathah sahaja. Okey, itu yang kedua. Sama jugalah dia punya contoh pada surah Abasa tu. Wa inaban wa qadban jadi wa qadba. Wa zaitunan wa nakhlan jadi wa nakhla. Dan wa hadaiqa ghulban maka dia jadi ghulba.
kalau dia nak waqaf. Tapi kalau dia nak sambung, maka hidupkanlah tanwin tadi. Contoh dia, وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. Kalau disambung, dia punya bunyi tanwin tu mesti mengikut pada pertemuan. Kalau dia jumpa huruf waw tadi, dia jadi idgham ma'al gunnah. Kalau dia jumpa huruf ikhfa, dia jadi ikhfa. Cuma yang dia nak nyatakan kat sini, dibaca fathah sekiranya dia waqaf. Kemudian saya teruskan. Okey, sekiranya akhir suku kata terdiri daripada huruf mad, iaitu huruf mad yang alif, waw atau ya, ataupun huruf tu mati, ataupun huruf sukun dibaca tidak ada apa-apa pertukaran pun. Dekat sini tulis apa? Mana tadi? Dibaca tanpa ada perubahan, tidak tukar apa-apa pun. Jadi kalau hujungnya tu, contoh macam kat sini dia bagi lana huwa maulana. Jangan pula kita baca maulan, hilang alif. Dia dah siap-siap letak huruf mad, maka tidak ada perubahan apa-apa. Qala awalam tu'min. Kalau dia berhenti, nun tu jumpa tak dengan huruf qaf kat sebelah? Tak jumpa. Jadi dia matikan nun itu dengan cara bacaan yang jelas. Tu maksud dia. Atau huruf sukun. Tu nun tu huruf sukun. Tak semestinya dia kata mati sahaja. Tak semestinya dia kata huruf mad sahaja yang tidak ada perubahan. Huruf yang sukun pun tidak ada perubahan. Contoh min ni. Dengan syarat kalau dia waqaf Tapi kalau disambung, adakah nun itu boleh dibaca dengan jelas? Tak boleh. Sebab dia jumpa dengan qaf. Kalau dia jumpa dengan huruf izhar, maka izharlah kan. Jadi bacaan tu qala awalam tu'min qala bala. Tu kalau disambung. Tengok juga apa tanda dekat tu'min tu. Kalau dia tulis kat situ tanda shad lam ya, maka kita ambil lah yang lebih baik. Kan? Iaitu wasal aula ataupun sambung lebih baik. Lepas tu kita tengok yang hujung. Liyatma'inna qalbi. Dua harakat. Kebanyakannya kalau kita nak berhenti dengan mat ni tanpa perubahan ni mesti cukup dua harakat. Kadang ada orang baca hujung-hujung ni dia baca tak cukup dua. Dia macam kontot aja bunyi je kan. Kadang jadi satu je, kadang 1.5. Cukup pastikan dua. Qalbi. Dia tidak mengejut berhenti tu. Baik. Banyak sangat tak saya bagi? Okey. Saya terus je. Kalau habis nanti saya nak buat talaki cepat-cepat sikit kan. Okey, kemudian yang keempat. Akhir suku kata terdiri daripada ta marbutah, iaitu ta tertutup. Ta marbutah ni maksudnya ta tertutup dan bunyinya berubah menjadi bunyi ha dan dimatikan dan disukunkan. Tak kisahlah pengakhiran huruf ta marbutah itu baris atas ke, baris depan ke, baris bawah. Contoh ta titu lah. Contoh macam ni, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Kan kat situ was-salati. Jadi dia tak boleh baca solat, dia kena baca bis-sabri was-salah. Bunyikan ha dan pastikan panjang sebab dia ada huruf mad yang ada coot kat atas huruf waw tu. Dia ada duduk atas waw yang alif kecil tu dikira mad Maka dia jadi mad arid li sukun. Boleh kita pilih sama ada nak baca 2, 4 atau 6 harakat. Bi aidi safarah. Nampak? Yang itu jangan baca mad. Sebab apa? Antara ra dengan ta marbutah tidak ada mad. Jadi baca safarah. Kiramin bararah. Okey? Jadi semua tetap kena baca dengan ha. Tapi kalau kita nak sambung, bunyikan tak ta tadi? Bunyikan mengikut baris yang ada. Contoh, bi'aidi safaratin kiramin bararah. Dia mengikut pada baris. Tu yang kita nak. Sebab tu tadi dia ada satu waqaf yang kita kena belajar iaitu waqaf apa tadi disebut waqaf ikhtibari. Macam mana kita nak mengetahui cara baca kalau berhenti, cara baca kalau sambung. Tu. Macam benda-benda macam inilah yang kita nak kena tahu. Baik. Seterusnya akhir suku kata dimatikan dalam bacaan apabila terdiri daripada huruf ha, tapi ha itu berharakat kasrah atau dhammah. Ni matikan. Maknanya dah tak bunyi hi, dah tak bunyi hu. Okey, contoh
Illa ma syaa Allah. Bunyi ha je lah, jangan Allahu. Tapi nak berhenti tu pastikan panjang ke pendek. Contoh macam kalimah Allah ni panjang walaupun dia tidak ada tanda panjang, walaupun dia tidak ada huruf mad, sebab dia adalah kalimah yang istimewa. Kalimah Allah ini macam mana bentuk, macam mana keadaan dia tetap dibaca dengan panjang 2 harakat. Dia tak boleh baca satu. Even dia daripada baris bawah, contoh lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Contoh tak ada orang baca kan lillahi. Tak ada kan? Sebab dia kalimah Allah. Okey. Kemudian cuba tengok contoh yang bawah. Wa asirru qawlakum aw jaharu bih. Kenapa bih tu dia tak panjang? Bih. Sebab antara ba dengan ha tu ada tak huruf mat dekat tengah-tengah dia? Tak ada. Jadi bih sahaja. Jangan hidupkan pula ha pada bawah tu. Bihi. Boleh nak hidup ketika kita menyambungkan bacaan. Kecuali kalau contoh antara huruf yang kedua akhir, ketiga akhir dengan huruf akhir, tengah tu ada huruf mat. Contoh kum fi. Tadi pendek, kenapa fi ni panjang? Jadi kat tengah tu punya ada huruf ya. Jadi kalau ada ya, ada waw, ada alif atau berkaitan dengan huruf mat, maka panjangkan dia. Kalau tak ada huruf mat, maka dia jadi macam tadilah. Melainkan kalimah Allah. Kalimah Allah tu memang dia kena baca panjang. Wah, banyak lagi rupanya. Saya rasa nanti kita sambung lagi insya-Allah. Mungkin minggu depan boleh habiskan untuk muka surat 110 sampai 114. Ada soalan tak nak tanya? Alhamdulillah. Dia satu perkara nak cerita tentang wakaf ibtidak ni, belajar wakaf. Dia ada satu buku tebal khas untuk wakaf je. Sebab contoh dia sangat banyak. Dia belajar tajwid, belajar makhraj, sifat satu perkara. Belajar hukum tajwid satu perkara. Belajar bab wakaf ibtidak satu perkara. Dia memanglah dalam satu rumpun yang sama, tapi dia pecah-pecahkan sebab wakaf ibtidak ni penting. Saya dulu pun belajar bertahun-tahun juga, tapi ada juga yang terkantoi-kantoi. Sebabnya kita nak kena betul. Sebab kita nak kena faham betul-betul maksud. Okey, kalau tak ada soalan apa-apa kita tutup dulu setakat ni. InsyaAllah nanti kita sambung lagi minggu depan. Sadaqallahul azim. وبلغ رسوله النبي الكريم وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Alright.